Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Sekolah Rendah Islam Al-Fatih akan membawakan ceramah motivasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ustaz Muhammad Syarif bin Musahid, selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu Guru Akademik Sekolah Rendah Islam Al-Fatih Bandar Seri Indah. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan tajuk iaitu berakhlak dan belajar perlu seiring. Pada hari ini kita melihat sendiri bahawa pembelajaran di sekolah tetap tidak berubah. Anak-anak masih memulakan kelas dengan membaca doa, belajar dan juga beberapa doa yang dikhususkan dalam setiap kelas yang mereka masuki. Dan apa yang berlaku pada hari ini jika kita melihat bahawa anak-anak ini walaupun memulakan kelas dengan bacaan doa, tetapi segelintir anak-anak ataupun sebahagian mempunyai satu sifat iaitu kurang beradab dengan guru-guru ataupun kurang beradab semasa menerima ilmu. Jadi pada hari ini saya akan cuba nukilkan bahawa adab dan akhlak dan belajar itu perlu seiring. Mengapa perlu seiring? Kerana kita lihat sendiri pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pun belajar ataupun memberikan ilmu itu dalam keadaan orang yang menerima ilmu itu beradab dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat yang lahir pada masa kini, kita perlu mengekalkan tradisi ini agar tidak luput ditelan dek zaman. Baiklah, pada hari ini saya akan cuba jelaskan 10 adab dalam kita menuntut ilmu. Pertama sekali kita perlu letakkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu niat? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap perkara yang kita lakukan sebagai umat Islam, kita perlu letakkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini menyatakan bahawa setiap perkara yang kita lakukan, kita letakkan kepercayaan, kita yakini Allah Subhanahu wa taala adalah penentu segalanya. Maka setiap perkara yang kita lakukan akan mendapat keberkatan dan dilakukan sebagai satu kerja yang ibadah. Dan yang kedua, dalam kita menuntut ilmu ini, kita perlu selalu berdoa. Bila mana berdoa, kita perlu meletakkan keyakinan bahawa berdoa itu kita perlu letakkan keyakinan dan kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengelakkan daripada kita tidak menghayati ataupun tidak memahami maksud doa yang kita ungkapkan. Dan yang ketiga, perkara yang kedua berkaitan yang ketiga, kita perlu meletakkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Berakhlak dan berilmu ataupun belajar perlu seiring kerana kita perlu melihat bahawa kesungguhan akan menjadikan ianya sebagai satu kekuatan buat kita. Seterusnya, kita perlu menjauhi maksiat. Mungkin anak-anak tidak perlu memikirkan perkara ini sebab masih dalam peringkat yang lebih muda. Mungkin kita sebagai ibu bapa ataupun orang ramai ataupun orang awam yang sudah beranjak dewasa perlu menjauhi perkara ini kerana bila mana maksiat itu tidak akan mampu digabungkan dengan ibadah ataupun menuntut ilmu. Dan seterusnya, kita selalu merendah hati. Bila mana belajar ini kita tidak boleh merasa sombong ataupun merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Mungkin pada permulaan kita belajar ilmu itu, kita akan berasa bangga kerana kita menerima ilmu itu dan kita boleh aplikasikan dan kita boleh keluarkan kepada orang ramai. Jadi kita perlu selalu merendah hati apabila kita menerima ataupun belajar sesuatu ilmu. Perkara yang keenam, iaitu kita perlu memperhatikan penjelasan. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 17 dan 18, sebab itu sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, iaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ini menunjukkan bahawa bila mana kita menerima ilmu itu langsung dan kita menerima ilmu itu dengan bukti yang kukuh, baru kita boleh menjelaskan kepada orang ramai. Dan perkara yang selanjutnya ialah kita juga perlu menghafal. Kita perlu menghafal
Penghafal ini mungkin dari bagi setengah orang, mereka menghafal ini adalah satu perkara yang sukar. Sebenarnya menghafal ini adalah satu perkara yang mudah, kerana melihat kepada keadaan pada hari ini, kebanyakan anak-anak perlu menghafal adalah disebabkan mereka perlu memahami dengan lebih jelas apa yang mereka cuba untuk pelajari. Dengan menghafal juga membantu mereka untuk mudah mengingati dan dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan. Tapi pada masa yang sama, menghafal juga perlu beradab. Jangan menghafal sambil mengganggu gerakan. Perkara yang seterusnya, mereka mengamalkan apa yang mereka hafal. Mungkin ada anak-anak kita ini ataupun semasa di bangku sekolah, mereka tidak menghafal benda ini secara jelas. Mereka hanya menghafal dan tidak mengamalkan apa yang mereka telah terima. Itu menyebabkan ilmu yang mereka pelajari itu mungkin tidak berkat, ataupun mereka akan lupa ilmu itu dalam masa yang sekejap. Dan seterusnya mereka perlu mendakwakan. Mungkin ini perkara yang dilakukan oleh kita sebagai ibu bapa. Bila mana kita ini adalah madrasah, ibu bapa adalah madrasah bagi anak-anak semasa di rumah. Jadi ibu bapa di rumah perlu memastikan anak-anak ini tahu apa yang mereka telah belajar dan bertanya kepada mereka sendiri bagaimana mereka belajar di sekolah. Dan mungkin perkara yang terakhir setelah mendakwakan, kita perlu hidup dalam komuniti ataupun dalam keluarga ataupun dalam masyarakat yang saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu sama lain. Kerana perkara ini juga merupakan perkara yang ditekankan, yang dijelaskan dan yang telah menerima banyak kesan positif bila mana kita amalkan, bila mana kita jadikan sebagai satu pegangan buat kita. Mungkin kita rasakan bahawa bila mana kita sudah cukup berilmu, kita tidak perlu berakhlak. Di situ kita salah, kerana akhlak itulah yang akan menyebabkan ilmu yang kita belajar itu kita dapat amalkan, kita dapat berikan dan kita dapat kekalkan sehingga ke hari tua. Sekian ceramah motivasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.